Bismillahirrahmanirrahim. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات, dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik, yakni yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya lagi beriman. Ayat sebelum ini bercakap pasal wanita-wanita yang diharamkan kahwin dan sekaligus menyatakan wanita yang halal dikahwini. Yang halal dikahwin itu bila dan bagaimana? Yang halal dikahwini itu ada keadaannya setelah dia diceraikan oleh suaminya, misalnya halal kahwin, sebelum itu tidak halal dikahwin. Dan pulanya bila dan bagaimana boleh dikahwini dengan cukup-cukup syaratnya, maharnya, mas kahwinnya mesti diselesaikan. Dahulu disebutkan dalam ayat yang semalam, wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariḍah, tidak ada salahnya bagi kamu untuk berunding dalam mas kahwin apabila sama-sama bersetuju dengan kadarnya berapa maka semuanya bersetuju untuk ditangguhkan pembayaran hingga bila-bila 3 tahun 4 tahun kemudian, tapi jangan dihilangkan, jangan lesap. La junaha, tidak ada apa-apa masalah selepas daripada fariḍah, selepas daripada hak yang wajib itu diselesaikan. Yang wajib itu diselesaikan. Yang wajibnya berapa? Yang wajibnya sedikit saja, rendah saja, tapi yang dijanjinya berapa banyak, itu boleh dirundingkan. Tidak ada kadarnya, tidak ada kadar setinggi-tingginya, dan yang pentingnya dalam perjanjian berapa banyak, dalam perjanjian dijanji mas kahwin mesti ditunaikan. Tunai mengikut persetujuan tarikhnya. Kemudiannya dalam ayat ini masih lagi bercakap pasal mas kahwin. Kerana halangan pertama bagi orang waktu itu, halangan yang pertama untuk berkahwin ialah mas kahwin lah. Mas kahwin. Dan mas kahwin juga menjadi halangan bagi setengah orang yang berada di negeri-negeri maju pada hari ini, sehingga mereka melambatkan kahwin, lambat bertemu jodoh, dan orang tak berani, pihak laki-laki tak berani nak membuka mulut kerana tinggi sangat mas kahwin. Ayat bicara pasal mas kahwin. Ayat bicara. Jadi pokoknya sama ada mas kahwin ataupun hantaran, menyusah-nyusahkan perkahwinan itu adalah sesuatu yang tidak disukai Islam. Katanya dalam ayat 25, wa man lam yastati' minkum taula, dan sesiapa di antara kamu yakni laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin, an yankihal muhsanatil mu'minat, untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan baik, yakni perempuan merdeka yang terpelihara kehormatannya lagi beriman. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, bolehlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan hamba yang beriman yang kamu miliki. Sudah, macam mana ni? Dalam keadaan seorang laki-laki tidak mempunyai keupayaan keuangan, tak ada duit, mas kahwinnya tidak mahal sangat, RM80. Tapi bagi orang yang tak ada duit, RM80 pun tak ada. Usahkan RM80, RM10 pun bila wang ni tak ada. Yang ada bertimbun-timbun, yang ada, tapi yang tak ada tetap tak ada. Jadi kalau tak ada menikah, kahwin macam mana? Kalau kapal tak kahwin, tak boleh. Kahwin adalah sesuatu yang sangat penting.
Sangat penting kerana dia merupakan suatu jalan yang boleh dilepaskan air banjir. Air banjir ini mesti disediakan laluan baginya, longkangnya mesti diberi kepadanya untuk dilaluinya. Jika tidak, kampung tenggelam. Kampung tenggelam, musnah habis kampung sebab air banjir tak ada jalan nak pergi. Tak boleh pergi. Jadi nak kahwin tak boleh. Nak kahwin tak boleh, kalau begitunya mesti bantu dia. Nak bantu pun tak boleh, jadi bagaimana? Nak bantu, carilah hak sepadan dengan dia. Hak yang sepadan dengannya pada ketika itu ialah imam hamba. Hamba murah. Kalau tak boleh hak mahal, ambil hak murah pun tak mengapa. Ini syaratnya untuk nak berkahwin ini, carilah orang yang muhsan. Al-muhsanat maknanya orang merdeka. Kita sebut semalam muhsan mempunyai beberapa erti. Muhsan orang yang sudah kahwin. Sebab dia sudah ada benteng. Muhsan diambil daripada hisnun, artinya benteng atau kubu, tempat yang boleh diselamatkan seorang itu. Bila seorang masuk dalam kubu, dia selamat. Kubu mana? Kubu kahwin. Kahwin sudah selamat dia. Seolah-olahnya dia air banjir ada tempat dia nak lepas air banjir. Ada? Jika tak ada bahaya. Satu lagi muhsan namanya. Muhsan artinya orang merdeka. Merdeka artinya dia sudah ada kawalan bagi dirinya. Dia tidak boleh diperhambakan main-main. Dia tidak boleh digunakan, dia tidak boleh mesti dia dihormati. Sebab dia merdeka. Muhsanat dalam ayat yang kita baca ini, ayat yang kihal muhsanat, orang merdeka. Kerana merdeka itu sendiri pun merupakan benteng bagi seseorang. Katanya barang siapa yang tidak mampu taulan mas kahwin, maksudnya di sini keupayaan. Sesiapa yang tidak mampu mencari mas kahwin untuk kahwin dengan orang merdeka yang mukmin. Ya, untuk kahwin ini bukan kahwin dengan manusia saja, tidak. Manusia itu yang pertama, kemudian yang berikutnya pulanya syaratnya mestilah iman, mesti agama. Kerana perkahwinan ini merupakan asas untuk melahirkan, membina keluarga yang terdiri pada anak-anak, cucu. Dia akan jadi satu pokok besar. Daripada pokok ini keluar anak cucu yang begitu ramai. Jadi pokok ni, benih pokok ni carilah pokok yang baik-baik. Supaya apa? Supaya pokok ini menghasilkan buah yang cukup enak dan lazat. Jadi jika tak dapat nak cari pokok yang baik, apakah tak boleh tanam? Kebiar saja, apakah tak tanam? Tanah kering tinggal dengan begitu, kahwin. Tapi kahwin pun dengan hati-hati. Nak cari muhsanat, wanita merdeka tak jumpa. Nak cari wanita yang mukmin tak ada, mukminat. Tapi yang adanya hamba, famimma malakat aimanukum. Kahwin dengan hamba. Hamba ini maksudkan di sini pada waktu sistem hamba dulu masih dipakai. Sekarang hamba sudah tidak ada. Tak ada. Dan sekalipun tidak ada hamba untuk nak kahwin senang hari ini. Sebab apa? Sebabnya masing-masing mahukan berkehendak kepada satu sama lain. Berkehendak satu sama lain. Orang lelaki berkehendak kepada orang perempuan berkehendak kepada lelaki. Jadi tak payah. Cakap saja, jangan duduk diam. Berjumpalah tutup insya-Allah. Sebab itulah kita sebutnya semalam, kita tak suka maknanya istilah nafkah batin. Nafkah batin ni macamnya ada satu pihak. Tidak satu pihak. Kedua-dua pihak memerlukan antara satu sama lain. Famimma malakat aimanukum, maka bolehlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan hamba yang beriman yang kamu miliki. Yang kamu miliki ni bukan maknanya hamba kita kahwin dengan hamba kita. Kita tak boleh. Dahulu dilayaninya sebagai hamba, kemudian dilayani pula sebagai isteri. Tidak boleh begitu. Maksud hamba kamu yakni hamba orang lain. Hamba orang lain. Dia ada belah hamba. Hamba ramai, hamba perempuan. Minta nak kahwin seorang dengan hamba demo misalnya, boleh. Apabila syaratnya hendaklah hamba itu hamba yang beriman, satu. Yang kedua hendaklah hamba itu pula hamba orang lain. Hamba orang lain. Hamba yang dikahwin itu beriman sebab ayat menyebutkan fatayatikumul mukminat nanti. Min fatayatikumul mukminat, beriman. Ada 3 syarat bagi seorang itu boleh berkahwin dengan hamba. 3 syarat. Pertama syaratnya dia tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan orang merdeka. Tak ada. Tak cukup kemampuan ini, artinya dia tidak cukup mas kahwin. Kerana mas kahwin dengan orang merdeka,
lebih tinggi daripada mas kahwin dengan hamba. Lebih tinggi. Wanita dia boleh tuntut seberapa banyak mas kahwin yang dia mahu. Wa ataitum ihdahunna qintara, boleh berapa banyak dia nak minta, 1 juta, 2 juta boleh, atas keadaan dia lah, keadaan kedudukan dalam masyarakat. Rupanya cantik, keluarganya tinggi, gajinya besar misalnya, takkan dia nak RM80 saja, dia mahu besar. Jadi kalau begitu orang ni macam mana kalau banyak-banyak sangat mas kahwin, cari hamba sajalah senang. Cari hamba lebih mudah. Hamba letak berapa pun tak apa. Sebab apa? Dia kahwin dengan orang merdeka dengan sendirinya menyelamatkan keturunan dia. Menyelamatkan keturunan. Keturunan dia tidak akan jadi hamba lagi. Dengan sebab dia kahwin dengan merdeka. Jadi kalau begitu, hamba yang cerdik, mengapa dia nak pegang-pegang? Berapa harga dia? Berapa mas kahwin dia? Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang pertama syaratnya tidak mampu berkahwin dengan orang merdeka. Dan yang kedua pula hendaklah dalam keadaan bimbangkan zina. Seorang ini terpaksa berkahwin juga oleh bagaimanapun. Jika tidak nanti terjatuh ke dalam lembah maksiat. Kalau begitu kena kahwin cepat-cepat. Hari ini juga nak kahwin. Hari ini juga. Jadi oleh kerana itu kalau nak hari ini juga kena cari hamba lah. Kahwin dengan hamba. Yang ketiga pula syaratnya kahwin dengan hamba, hendaklah hamba itu dia dikahwini itu hamba yang beriman. Fatayatikumul mu'minat. Fatayat, hamba-hamba kamu yang mukmin. Fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, hendaklah kamu berkahwin dengan hamba-hamba kamu yang mukmin. Malakat milik, aimanukum tangan kanan kamu, min fatayatikum daripada pemudi-pemudi kamu yang mukmin. Pemudi yang dimaksudkan di sini ialah hamba. Hamba Arab Al-Quran tidak suka guna hamba. Hamba sebabnya hamba ini menampakkan dia tuan. Kita guna perkataan hamba sekaligus maknanya kita tuan. Tuan ini tak boleh. Tuan ini dia dekat dengan Tuhan lah. Jadi kalau begitu Quran namakan hamba dengan fatayat. Fatayat jamak kepada fatan. Fatan maknanya jamak kepada fatatun. Fatatun maknanya bagi wanita, terjemahannya pemudi. Fatan pemuda, pemudi. Fatayat mudi-mudi, pemudi-pemudi. Jadi hamba disebut pemudi ni pasal apa disebut wanita? Kalau disebut wanita merdeka. Disebut pemudi ni dia lebih tinggi sikit daripada hamba. Quran tak suka guna hamba. Sebab apa? Sebabnya hamba ini dalam proses untuk dihapuskan. Barang siapa yang ada mempunyai keuangan, ada kemampuan, mereka akan hamba. Barang siapa melakukan kesalahan dalam bulan Ramadan, kesalahan berhubung dengan isteri dalam bulan Ramadan, mereka akan hamba. Tak berapa lama kemudian, selepas daripada zaman sahabat, hamba habis telah diselesaikan oleh Islam dengan polisinya sendiri. Dengan cara mana? Dengan cara berkahwin. Cara berkahwin bagi mereka yang tidak mampu, cara menjadikan mereka sebagai jalan untuk mengkefarahkan beberapa kesalahan. Kepada sumpah, kepada melakukan hubungan sulit pada siang hari dan bulan Ramadan. Jadi ayat ini seolah-olahnya, jika sistem hamba itu masih ada, inilah hukumnya. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, daripada wanita-wanita, daripada hamba-hamba yang mukmin. Jadi hamba yang mukmin ini mana kita tahu dia mukmin sekat mana iman dia? Tidak. Nampak dia semayang itu mukminlah tutup. Adapun hamba yang kafir tak boleh dikahwini dengan mereka. Hamba kafir. Sekalipun kafir itu kitabi, hamba beragama Kristian, beragama Yahudi, itu agama kitabi, tak boleh dikahwini dengan mereka. Mengapa? Kerana nanti akan merosakkan anak. Merosakkan keturunan. Jadi oleh kerana dia bakal merosakkan keturunan, pastikan terlebih dahulu bahawa wanita itu hamba ini oleh kerana wanita itu hamba yang beriman, iman yang ada padanya boleh memelihara keturunan nanti. Diharapkan begitu. Ba'dukum min ba'din. Mengapa boleh kahwin dengan hamba? Mengapa? Kerana setengah kamu datang daripada setengah yang lain. Hamba pun datuk dia, bapak dia dulunya Adam juga, mak dia Hawa juga. Sama juga dengan kita daripada satu keturunan. Jadi kalau daripada satu keturunan kita bertemu dengan dia pada titik keturunan yang sama, kahwinlah dengan siapa pun tidak mengapa. Ba'dukum min ba'din.
Fankihuhunna bi izni ahlihinna, kawinlah dengan mereka dengan izin keluarganya, keluarga hamba itu. Jangan kita tangkap hamba kahwin terus dengan dia misalnya. Tak boleh, minta izin dulu dengan penjaga dia, dengan tuan milik dia, tuan hamba dia, kena minta izin. Jangan dia pulaknya tuan dia lebih tahulah tentang hamba dia, mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Kahwin setelah mendapat izin. Ini kahwin adalah satu perkara besar sebenarnya. Tak boleh pakai nak main-main, kita pakai campak saja. Tak boleh. Daripada asal usulnya mesti dipelihara, mesti dicari jalan, mas kahwinnya mesti diberi sekalipun sedikit. Yang ketiga pulanya agamanya mesti pulanya dipastikan dia beriman. Kemudian dengan izin keluarga. Nak bawa lari tak boleh. Kita mahukan anak orang, kita pakat sama-sama dia, bapak dia tak bagi, kita bawa lari lah. Bawa lari tak boleh, mestinya dengan izin. Tak izin tak boleh kahwin. Mengapa? Kerana dia membangkitkan masalah lain lagi. Masalah lain kemudiannya. Masalah keluarga, masalah keturunan, masalah keselamatan. Jadi oleh kerana itu dengan izin. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'rufi muhsanatin ghaira mustafihat. Berilah kepada mereka mas kahwin. Sekali lagi disebut mas kahwin. Menunjukkan bahawa mas kahwin ini besar artinya. Wa atuhunna ujurahunna, berilah kepada mereka mas kahwin bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf. Mas kahwin ini pun janganlah terlalu tinggi sangat, jangan terlalu sedikit sangat. Tengoklah dulu, nilailah dulu. Dulu RM30 waktu perang Jepun dulu orang kahwin. Mak bapak kita kahwin RM30. Takkanlah RM30 juga sekarang. RM30 dulu boleh beli berkait tanah. Dulu RM30 mungkin RM3,000 sekarang pun tak boleh dapat lagi, tak sama lagi. Itu maknanya bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Muhsanatin ghaira musafihat. Muhsanatin, hamba-hamba itu pulanya muhsanat ghaira musafihat, bukan perempuan-perempuan lacur. Jadi perempuan lacur tak boleh dikahwini dengannya. Carilah juga pelacur juga untuk diberikan kepada dia. Orang yang beriman tidak boleh kahwin dengan orang yang tidak beriman. Pelacur adalah tanda tidak beriman. Pelacur. Wala muttakhidati akhdan, dan bukan pula yang mengambil laki-laki sebagai teman simpanan. Teman simpanan. Ada pula orang perempuan, biasanya orang laki-laki simpan wanita simpanan. Tetapi ada juga di kalangan manusia ini yang menyimpan laki-laki simpanan. Quran pernah menyebutkan laki-laki simpanan, mana-mana wanita, hamba ke ataupun tidak, yang pernah mencari, menyimpan laki-laki simpanan, tidak boleh dikahwini dengannya. Kenapa? Kerana itulah tindakan awal yang dilakukan terhadap mereka, di mana pasangannya sukar untuk dicari. Fa'idha uhsinna fa'in atayna bifahisha, kemudian setelah perempuan hamba saya itu berkahwin, uhsinna di sini pula berkahwin pula. Sebab perkahwin ini merupakan benteng, kita sebutkan dahulu. Fa'in atayna bifahisha, kalaulah pula hamba itu melakukan perbuatan keji, yakni zina, fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Hamba itu dikenakan separuh dari hukuman seksa yang ditetapkan kepada perempuan-perempuan yang merdeka. Kalau perempuan yang merdeka dikenakan 80 kali sebatan, maka hamba dikenakan 40, separuh saja. Separuh terhadap hamba. Nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Zalika liman khasyal 'anata minkum, demikian. Yang demikian itu yang membolehkan seseorang berkahwin dengan perempuan saya itu adalah bagi orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu. Orang yang bimbang melakukan zina, dia nak cari, nak berkahwin dengan cepat-cepat, cari hamba lah. Cari orang merdeka tak boleh. Orang merdeka nak tetap hari dulu. Tak hari pulaknya dalam masa cuti baru boleh. Lewat pada masa cuti pulaknya kena tengok dulu, jawan dulu dengan Tok Imam dulu, bila. Tak boleh nak pakai hari ni sekarang juga nak kahwin. Tak boleh. Tapi bagi mereka yang mahu cepat, itulah dia hamba lah. Cari hamba lah. Hamba tak ada, sabarlah dulu. Nantilah dulu. Macam itulah dia cakap. Wa antasbiru khairul lakum, dan kamu bersabar itu lebih baik bagi kamu. Sabarlah. Kahwin ini tak boleh nak cepat-cepat sangat. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan banyak perkara. Rancang tahun ni, tahun depan baru boleh kahwin hak maudaknya. Itu pun banyak lagi perkara yang tak sempurna di sana sini. Gitu. Wa antasbiru khairul lakum, kamu bersabar itu lebih baik.
wallahu ghafurur rahim. Allah amat pengampun. Yakni dalam perkahwinan ini banyaklah dosa-dosanya, begitu ini adalah sedikit sebanyak kesilapan. Kerja kahwin pun adalah kesalahan sana sini. Tuhan Maha Pengampun. Lagi pulanya Tuhan Maha Pengasih. Tuhan Maha Pengasih ni dia nampak kasih kepada orang yang nak kahwin tapi tak boleh. Jadi kerana Tuhan kasih kepada dia kahwin dengan hamba pun tak mengapalah. Sepatutnya dengan hamba tak boleh. Tak boleh, tapi tidak mengapa sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Demikianlah Al-Quranul Karim bercakap pasal hak perkahwinan ini detail. Biasanya kita selalu sebutkan di sini sesuatu yang dibincang dalam Quran secara detail ini penting dalam kehidupan manusia dan memang pun dalam pembinaan keluarga perkahwinan sangat penting. Seterusnya yuridullahu liyubayyana lakum, Allah SWT.